Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Fadilah binti Abdul Nasir. Nombor kad matrik saya 291108. Untuk tugasan kumpulan ini, saya akan menerangkan tentang pengenalan kepada kesihatan awam. Kesihatan awam adalah merupakan sebahagian besar sistem kesihatan negara kita. Kesihatan awam juga diwujudkan adalah untuk meningkatkan taraf kualiti hidup individu serta komuniti melalui langkah pencegahan dan rawatan penyakit. Bukan sahaja dari aspek kesihatan fizikal, malahan juga termasuk kesihatan mental. Selain dari itu, kesihatan awam juga merupakan sebuah organisasi yang bertanggungjawab untuk mengawal penularan penyakit berjangkit, meningkatkan kesedaran dalam penjagaan kesihatan, memberi penerangan tentang kebersihan diri dan melakukan beberapa usaha dan langkah sosial dalam memperbaiki kesihatan fizikal dan mental. Antara fungsi kesihatan awam juga merangkumi pencegahan patologi wabak dengan mengadakan kempen vaksinasi percuma secara besar-besaran, perlindungan kebersihan melalui kawalan persekitaran dan pencemaran, mempromosikan kesihatan melalui pendidikan dan pemulihan kebersihan untuk mendapatkan semula kesihatan. Selain itu, kesihatan awam juga telah mengambil beberapa inisiatif untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Antara inisiatif yang biasa kita lihat pada hari ini adalah seperti pencegahan bunuh diri, kempen tidak merokok, mempromosikan pencucian tangan dan program vaksinasi kebangsaan. Dan banyak lagi usaha yang telah kesihatan awam melakukan dalam membantu individu serta komuniti untuk mencapai dan mengekalkan tahap kesihatan pada tahap yang optimal. Selain itu, kesihatan awam juga telah mengambil beberapa inisiatif untuk memberi kesedaran kepada masyarakat. Antara inisiatif yang biasa kita lihat pada hari ini adalah seperti pencegahan bunuh diri, kempen tidak merokok, mempromosikan pencucian tangan dan program vaksinasi kebangsaan. Dan banyak lagi usaha yang telah kesihatan awam melakukan dalam membantu individu serta komuniti untuk mencapai dan mengekalkan tahap kesihatan pada tahap yang optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhanis binti Jaafar, bernombor matrik 291102. Hari ini saya akan membuat sedikit huraian mengenai kesihatan awam. Matlamat kesihatan awam adalah untuk membantu masyarakat mencapai tahap kesihatan yang optimal, seperti mempromosikan dan mengekalkan kesihatan masyarakat di Malaysia melalui perkhidmatan secara integrasi yang bercorak penggalakan, pencegahan, rawatan yang cekap dan berkesan dengan menumpukan kepada golongan-golongan yang kurang bernasib baik. Pandangan visi Kementerian Kesihatan Malaysia ialah untuk menggembling tenaga ke arah kesihatan yang lebih baik. Manakala misi Kementerian Kesihatan Malaysia adalah menerajui dan berusaha bersama-sama untuk merealisasi dan membolehkan rakyat memenuhi potensi mereka dalam kesihatan dengan menghargai kesihatan diri sebagai aset paling berharga. Selain itu, memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi, pelanggan juga diberi keutamaan yang saksama, tidak membebankan pesakit dan melaksanakan tugas dengan cekap, serta mengikut perkembangan teknologi terkini yang boleh disesuaikan mengikut persekitaran. Selain itu, dengan menekankan sifat penyayang, profesionalisme dan kerja berpasukan serta menghormati maruah insan dalam penglibatan masyarakat. Bidang utama kesihatan awam. Terdapat 4 bidang utama dalam kesihatan awam. Yang pertama ialah pembangunan kesihatan keluarga. Pembangunan kesihatan keluarga berperanan untuk memantau dan meningkatkan kesihatan golongan ibu dalam lingkungan umur tertentu berkaitan reproduktif. Selain itu, ia memperhatikan perkembangan anak-anak agar berada di tahap terbaik bermula dari selepas kelahiran sehingga tamat sekolah. Secara tidak langsung, ia menyumbang kepada peningkatan kesihatan sesebuah keluarga termasuk remaja dan warga tua dari segi sosial dan mental. Antara kemudahan yang diberikan seperti khidmat pesakit luar, kempen kesihatan, ujian pemeriksaan kesihatan dan pelbagai lagi. Yang kedua, kawalan penyakit.
Pengawalan sakit berjangkit dalam kalangan penduduk di negara ini meliputi berbagai variasi penyakit yang ada seperti denggi, H1N1, malaria, tuberkulosis atau TB, influenza dan banyak lagi yang bermatlamatkan untuk membaiki serta meningkatkan kesihatan masyarakat agar jadi lebih baik melalui jalani kehidupan gaya sihat, aktiviti pencegahan, perawatan segera serta pemerhatian terhadap situasi penyakit di dalam komuniti itu. Ia boleh mengurangkan dan mencegah penyakit dari terus merebak dan mendatangkan bahaya kepada masyarakat. Seterusnya, promosi kesihatan. Pelbagai kegiatan atau aktiviti yang dijalankan bagi mempromosi kesihatan dalam kehidupan masyarakat kini. Usaha daripada semua pihak sama ada kerajaan, agensi, swasta, badan NGO, peringkat antarabangsa, negeri bandar atau luar bandar bergandingan bagi membantu mempromosikan kesedaran tentang kepentingan kesihatan melalui info-info, ilmu pendidikan yang disebarkan dengan cara teknologi dan komunikasi yang canggih. Yang terakhir ialah pemakanan. Bidang kesihatan berkaitan dengan pemakanan sangat penting kerana kita memerlukan makanan dalam aktiviti seharian kita. Justru, melalui pengenalan amalan pemakanan yang sihat, menerangkan jenis makanan yang mendatangkan sakit, bermula dari peringkat bayi, kanak-kanak, ibu hamil serta warga tua dapat membantu menaikkan jangka hayat hidup sesuatu masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Zamri Muhammad, nama metrik 291074. Tajuk assignment kumpulan saya ialah kesihatan awam. Fungsi kesihatan awam di Malaysia. Nombor 1, pemantauan dan analisis situasi kesihatan, surveillance, epidemiologi, pencegahan dan pengawalan penyakit, masalah kesihatan awam, pembangunan polisi dan perancangan dalam kesihatan awam, melaksanakan pengurusan strategik dalam sistem kesihatan, promosi kesihatan dan pelibatan sosial, penyelidikan dan perkembangan dan pelaksanaan penyelesaian kesihatan awam yang inovatif, memastikan kualiti perkhidmatan kesihatan pada individu dan masyarakat. Program-program yang dilaksanakan: program pendidikan kesihatan kanak-kanak dan menyedarah, program kesedaran kesuntikan vaksin kepada masyarakat, program kesedaran dan pendidikan bagi amalan ke arah hijau bagi memupuk kesedaran tentang amalan penjagaan alam sekitar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Syazlin binti Daud, nombor badan 291105, akan membuat kupasan kesihatan awam mengenai isu-isu yang dikupaskan dalam kesihatan awam. Antara isu yang dikupaskan ialah isu bahaya merokok. Dengan pelancaran kempen tak nak merokok yang dilancarkan oleh Tuan Abdul Wahab Ahmad Badawi, telah memberi sedikit sebanyak kesedaran kepada rakyat Malaysia tentang bahaya merokok. Walau bagaimanapun, jumlah perokok di Malaysia masih tinggi dan didapati seramai 5 juta rakyat dewasa Malaysia yang berusia 15 tahun ke atas. Seterusnya saya akan kupaskan mengenai isu HIV ataupun AIDS. Negara Malaysia tidak terlepas dalam menanggung masalah HIV AIDS yang kes pertamanya ditemukan pada Disember 1986. Laporan telah dikeluarkan oleh Majlis AIDS Malaysia dan Yayasan AIDS Malaysia 2017 yang melaporkan jumlah terkumpul kes HIV adalah seramai 108,519 orang. Okey, jumlah tersebut juga merangkumi golongan heteroseksual iaitu sebanyak 42%, homoseksual atau bioseksual iaitu sebanyak 36%, yang menyuntik dadah sebanyak 17%, ibu kepada anak sebanyak 4% serta lain-lain jangkitan sebanyak 1%.
Seterusnya iaitu mengenai isu kanser. Kanser merupakan nama yang diberi kepada kumpulan penyakit yang berkaitan di mana boleh dikatakan semua jenis kanser yang berlaku sebahagian daripada sel-sel badan mula membahagi tanpa henti dan merebak ke tisu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Akmal bin Ramli akan menerangkan masalah kesihatan dalam negara kita. Masalah kesihatan iaitu isu dadah. Isu dadah adalah isu yang telah lama berlaku di negara kita. Antara laporan yang telah dikeluarkan oleh agensi dadah kebangsaan, Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahawa penagih yang berdaftar yang telah direkodkan di negara ini dari tahun 1988 sehingga 2015 adalah seramai 413,754 orang. Negeri Pulau Pinang mengungguli carta sebagai negeri paling tinggi jumlah penagih berdaftar seramai 54,022 orang. Agensi Dadah Kebangsaan Kementerian Dalam Negeri 2015, statistik yang terbaru dikeluarkan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia telah menunjukkan sejumlah yang dianggarkan hampir 1.5 juta orang penduduk Malaysia yang terlibat dengan penyalahgunaan dadah sejak era 80-an. Selain itu, isu-isu kesihatan lain seperti diabetes merupakan penyakit yang tidak berjangkit. Ianya merupakan kesan dari gejala hidup yang tidak sihat pada hari ini. Ia berlaku apabila badan tidak menghasilkan atau menggunakan hormon insulin dengan betul untuk tukarkan gula, kanji dan makanan lain kepada tenaga. Sehingga tahun 2015, sejumlah 17.5% rakyat di negara ini mengidap diabetes. Sejumlah 89% daripada mereka telah mengetahui tentang penyakit tersebut. Selain itu, isu demam denggi di negara kita masih belum selesai sehingga ke hari ini. Sebagai bukti, sejumlah terkumpul kes denggi yang berlaku di negara ini awal 2016 hingga 9 Julai 2016 dilaporkan sebanyak 59,294 kes oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Raja Nazatul Afziana binti Raja Mokhtar, nombor matrik 291114. Hari ini saya ingin memperbentangkan mengenai penambahbaikan kepada kesihatan awam. Sejak merdeka, rakyat Malaysia bertuah kerana kita mempunyai perkhidmatan kesihatan antara yang terbaik di dunia. Perkhidmatan kesihatan kerajaan melalui Kementerian Kesihatan yang berkomprehensif, liputan yang meluas di seluruh pelosok negara, berkualiti dan dengan kos yang rendah, iaitu hampir percuma bagi majoriti rakyat. Di samping pilihan perkhidmatan perubatan swasta yang mudah dan banyak, terutamanya di kawasan bandar, dan kualiti profesional yang dikawal kerajaan sebagai alternatif kepada perkhidmatan kerajaan. Namun begitu, selain cabaran kos dan bebanan yang sentiasa meningkat dalam memberi perkhidmatan yang baik secara berterusan, perkhidmatan kesihatan di Malaysia kini dihadapkan dengan pelbagai isu yang sangat mendesak dan sering dibangkitkan oleh banyak pihak dalam pelbagai media. Oleh itu, terdapat beberapa cadangan bagi menambah baik dalam perkhidmatan kesihatan awam. Antaranya adalah: pertama, sistem pendaftaran kesihatan. Sistem pendaftaran kesihatan yang menghasilkan maklumat yang boleh dipercayai mengenai seberapa baik perkhidmatan ini berfungsi dan yang menyokong penggunaan maklumat untuk menambah baik perkhidmatan. Tujuannya adalah untuk melihat jika cara yang berbeza untuk menambah baik sistem maklumat boleh meningkatkan kualiti dan penggunaan maklumat ini dan kualiti dan penggunaan perkhidmatan kesihatan. Dengan sistem ini, pihak kesihatan negara dan pengguna dapat mengetahui segala data kesihatan yang telah terkandung dalam sistem. Justru itu, kedua pihak ini dapat mengetahui tarikh dan rawatan kesihatan yang mereka perlu ikuti seperti sistem MySejahtera. Segala maklumat boleh dirujuk dengan mudah tanpa perlu menghadirkan diri di
klinik-klinik ataupun hospital untuk mengenal pasti tarikh rawatan mereka. Pengguna hanya perlu meng-login masuk ke dalam sistem yang telah direka untuk mendapati apa sahaja maklumat di dalam telefon bimbit mereka sahaja. Manakala kedua adalah penambahbaik infrastruktur di hospital. Tepuan kepada usaha menambah baik kemudahan sedia ada, langkah itu diambil menerusi sistem 3R iaitu mengganti, memperbaiki dan mengekalkan kelengkapan di hospital bagi membolehkan untuk mendapatkan rawatan dengan lebih selesa. Kemudahan lama perlu diganti supaya masih dapat berfungsi dengan baik. Ini berdasarkan kebanyakan kemudahan sudah berusia agak lama. Di era ini, pihak kesihatan perlu menambah baik kemudahan kesihatan dengan peralatan canggih yang boleh mempercepatkan proses rawatan pesakit. Kecukupan katil-katil pesakit yang fleksibel perlu ada semasa berlakunya masalah jangkitan wabak baru seperti wabak COVID-19. Pihak kesihatan perlu bersiap sedia apa saja kemungkinan berlaku. Dan akhir sekali, mengadakan program kesihatan. Memberi keutamaan kepada program dan aktiviti pencegahan dan promosi kesihatan yang memfokuskan kepada bina upaya individu, keluarga dan komuniti dalam mencegah penyakit serta meneruskan kesihatan dan rawatan kendiri, self-care and community-based care, terutamanya dalam era pandemik NCD. Program yang diadakan boleh diguna pakai dalam memberitahu pelbagai maklumat dan info tentang penjagaan kesihatan. Justru itu, aktiviti rawatan kendiri boleh dilakukan untuk melatih dan mengajar orang awam untuk memeriksa kesihatan dengan lebih pantas dan berkesan sebelum mendapatkan rawatan di klinik-klinik ataupun hospital berhampiran. Sekiranya berlaku masalah kecemasan, ahli keluarga boleh mengamalkan asas rawatan kepada ahli keluarga mereka sebelum bantuan sampai. Aktiviti program ini juga harus dilakukan untuk mengingatkan orang ramai kepentingan dalam menjaga kesihatan dalam kehidupan harian agar lebih sihat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Aidil Syabir Ibrahim, nombor metrik 290979, dan saya akan membentangkan kesimpulan bagi tajuk kesihatan awam. Secara keseluruhannya, berdasarkan kepada tinjauan literatur yang dijalankan ini, maka jelaslah bahawa kesejahteraan fizikal, mental dan sosial penting di kalangan masyarakat. Terdapat banyak perkhidmatan kesihatan di Malaysia yang dapat memudahkan orang awam untuk datang. Oleh itu, kerajaan perlulah memainkan peranan yang penting dalam membuka perkhidmatan awam di kawasan perkampungan ataupun desa yang jauh dari bandar bagi memudahkan orang ramai di kawasan-kawasan tersebut. Selain itu, peraturan dan penguasaan untuk memelihara kesihatan awam perlulah dijalankan dengan giat. Ia dapat mencegah penyakit-penyakit jangkit seperti demam denggi, influenza sesama dan lain-lain. Seperti peraturan yang ditetapkan oleh Kesihatan Malaysia, di mana tidak membenarkan sesiapa merokok di premis makanan. Ia dapat mengelakkan daripada mengganggu dan juga menyelamatkan orang lain yang tidak merokok agar bebas dari bahaya asap rokok. Seterusnya, dengan mempromosikan kesihatan dan perlibatan sosial, kerajaan juga memainkan peranan yang penting dalam menarik minat orang ramai, iaitu seperti mengadakan kempen, memberi ceramah di sekolah-sekolah ataupun mengadakan laman web khas untuk sesi pelancaraan dan lain-lain. Dengan ini, ia sedikit sebanyak membantu orang awam dan juga kerajaan dalam membanteras isu-isu kesihatan yang ada, iaitu seperti isu bahaya rokok, isu tentang HIV dan AIDS, isu kanser, isu dadah dan isu-isu kesihatan lain. Sebagai contoh, isu dadah. Dengan adanya kempen anti dadah yang dipupuk dari awal, iaitu dari peringkat sekolah, ia dapat membantu memberi kesedaran kepada remaja tentang bahaya dadah itu sendiri. Seterusnya, masyarakat akan memandang perkhidmatan kesihatan awam sebagai ejen pelaksanaan yang amat dihormati dan unggul di negara kita. Sekian, terima kasih.